Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Video kali ini kita akan sambung apa yang saya bincangkan sebelum ini, iaitu bounded sequence. So sebelum ni saya ada bincangkan tentang macam mana kita nak menentukan sama ada the given sequence tu dia increase or decrease, kan? Dan saya juga ada nyatakan ada tiga cara. Ada tiga cara macam mana untuk kita menunjukkan satu-satu sequence tersebut increase ataupun decrease. So sekarang ni inilah tiga cara tu. Ini hanya untuk mind map saja supaya senang kita faham, kan? Kalau pakai wording tu mungkin susah sikit. Jadi ada tiga cara, ya. So for simplicity saya terangkan ini adalah cara difference. Ini cuma dia punya tu je lah, ya. After and before bla 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 semua tu, kan. Jadi ini adalah ratio. Kita guna ratio pun boleh juga, cuma saya nak fokuskan tentang yang ini. So we are going to apply the derivative punya approach untuk menentukan whether the given sequence increase ataupun decrease. Okay guys, sekarang ni by looking at this, rasanya kita semua faham kot. Nampak, So kita boleh tentu sahkan satu-satu sequence itu increase jika the first derivative ataupun f prime tu adalah positif. Greater than 0 ni bermaksud positif lah, positif. Sementara kalau kita buat f prime tu samalah kalau kita buat dy dx, sama je, f prime tu if the f prime less than 0 ataupun dengan kata lain dia bernilai negatif, maka the sequence is decrease. Senang je. Kalau terbitan pertama tu positif, maka dia increase. Kalau terbitan pertama tu negatif, maka dia decrease. Boleh? Okey. Jadi saya nak menarik perhatian semua tentang yang kita bincang sebelum ini. Ingat tak yang ini? Ingat tak yang ini? Yang saya tak nak explain apa-apa yang ini, kan? Dia kata show that the sequence an, iaitu n over n squared plus 1 is decreasing, kan? Yang ini, kan? Dia suruh tunjuk decrease. Tapi cara ini dia guna cara difference. So kita nak guna cara lain. Cuba perhatikan, dia kata decrease, kan? Bila decrease, kalau saya nak guna cara derivatif yang dy dx tu, f prime tu, saya sepatutnya dapat apa? Saya sepatutnya dapat yang ini, yang bawah ni. Yang saya gerakkan mouse ni, saya sepatutnya bila saya buat dy dx, saya akan dapat nilai negatif. So dengan itu kita pun buat macam ini. Cuba tengok. Cuba kita perhatikan yang ini. Saya rasa semua orang boleh faham kot. Cuma bila kita nak buat kerja tu, kita boleh tulis macam ini. Kan tadi soalan tu adalah ini yang belah atas ni kan n, kan? N over n squared plus 1, kan? So kita boleh gunakan fungsi fx. Tukar je. Jadi kita ada fx sama dengan x over x squared plus 1. Now our task is to find the derivative f prime. Di sini kalau kita perhatikan, saya menggunakan quotient rule, petua hasil bahagi bagi derivatif. So ingat semula lah quotient rule. Jadi apabila saya gunakan quotient rule dan saya simplifykan, cuba lihat jawapan last kat sini, di sini saya dapati nilai dekat sini akan sentiasa bernilai negatif. Dengan syarat x squared ini is greater than 1. Ini greater than 1. So bila saya dapat negatif kat sini, jadi saya telah pun mematuhi syarat the derivative is less than 0, maka
kita boleh katakan decrease. Boleh so better kita guna cara derivatif, sebab kita akan pakai banyak benda tu dalam topik-topik yang akan datang. Okey, itu adalah cara macam mana kita nak menentukan dia increase ataupun decrease kita pergi kepada boundedness yang saya pernah sebut sebelum ini. Kita akan fokuskan kepada nak mencari what is the upper bound and what is the lower bound untuk bagi satu-satu sekuen yang diberi. So kita ada dua satu increase or decrease, satu lagi boundedness, upper bound and lower bound. Okey, sebenarnya dekat sini ada soalan ada beberapa soalan yang kita boleh cuba example ada empat example yang ini. Kita akan cuba tiga daripadanya. Kita akan cuba nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi kalau tengok nombor 1 ni kan, dia dah bagi dah sekuen ni macam ni, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 dan sebagainya kan. Lepas tu dia suruh determine whether the following sequence is increase or decrease. So kita akan guna apa? Guna derivative tu. Lepas tu hence determine its boundedness. Maknanya kat sini kita kena dapatkan what is the upper bound and what is the lower bound. Jawapan dah ada, kita nak check je lah. Okay, baik. Sekarang ni ada satu benda penting, iaitu kalau kita lihat sekuen ni kan, ini kan 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Cuba kita tengok aturan dia tengok dia punya flow dia kan. Perasan tak yang belah atas ni dia akan running 1, 2, 3, 4 macam tu. Yang bawah ni start dengan 2, 3, 4, 5. Jadi kalau daripada pemerhatian kita boleh ungkapkan jujukan ini pada sebutan ke n, dia akan jadi apa? Dia akan jadi n per n tambah 1. Sebab sebelah bawah ni dia lebih 1 in comparison dengan atas ni. So dia akan jadi n per n tambah 1. Itu kena make sure dulu lah. Okey, kita lihat dia punya solution dia. Tengok macam mana. Kita buat macam ni. Saya rasa semua orang boleh faham kot ini So perhatikan jujukan ini. This is given given. Lepas tu jujukan ini, sekuen ini kita boleh ungkap sebagai yang berikut. Ini tidak diberi, tapi kita kena buat sebab kita nak pakai derivatif nanti. Nampak tak yang ni? Nampak yang ni, nampak tak? Yang warna kuning ni, fx ni, mana kita dapat ni? Kita dapat ini daripada ini. So dalam soalan dia tak selalu bagi, kadang-kadang dia bagi tapi kita kena tahulah. Kena by observation, kita kena manage untuk obtain this part, this expression. Yang ni ok, clear yang itu. Now kita check lah dia punya f prime dia. Yang ni kan dah ada kan, ini dah ada lah. So kita pakai quotient rule. Sampai kita dapat jawapan dia dalam sebutan x lah. Jadi cuba kita perhatikan dekat sini. Tengok kita dapat 1 per x tambah 1 power of 2 kuasa 2. Jadi kalau tengok kat sini, apa-apa nilai x yang kita masukkan, x tu biasanya lebih daripada 1 lah apa-apa nilai yang kita masukkan dekat sini dan dia pun kuasa 2, hasil keseluruhan dia pasti lebih besar daripada kosong. Maknanya dia always positif. Jadi kita lihat syarat balik. Kalau dia positif, maksud dia increase. Ini cara kita untuk tunjukkan dia increase ataupun decrease. Okey, habis satu bahagian, kita nak tentukan upper bound and lower bound. Sekarang kita lihat, looking at the sequence macam ni kan, dan kita tahu dia adalah increase, betul tak? Dia semakin membesar. So 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, dan dia semakin besar kan. Maknanya nombor yang mula-mula ni pasti nombor yang paling kecil.
Yang paling besar kita tak tahu, yang paling kecil kita tahu. Jadi yang kecil ni, ini adalah lower bound. Sebab conclusion kita adalah yang ini nanti. Ya, 1/2. Tapi upper bound ni, ini masalah dia. Sebab kita tak tahu. Kalau sekali pandang, kita mungkin kata upper bound dia, dia kan dia pergi ke infinity, mungkinlah dekat sini adalah infinity. Tak betul. Tak boleh macam tu. Terutama kalau dia melibatkan pecahan. Lagi kita tak nampak. Dia sangat banyak possibilities dia. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat adalah, nampak tak yang ni? Yang kita buat ini, yang warna merah ni kan, kita guna yang ini, kita set up limit. Ini macam ni. Saya terangkan sekali ya, sebab dia akan apply untuk contoh yang lain. Kita set up limit. Ni, limit n kepada infinity. N approaches to infinity. Kita guna function tu. Cuba selesaikan limit tu. Tengok apa cerita. Jadi bila kita cuba nak selesaikan limit ni, alamak, rupanya dia end up dengan infinity over infinity. Kita kena apply L'Hopital. So kena differentiate lah yang atas dan juga yang bawah, dan kita dapat 1. Yang 1 ni akan jadi upper bound. Yang inilah. Inilah yang akan jadi upper bound. Okay guys, ini clear kot. Okay, cuba kita pergi kepada soalan nombor 2 pula. Dia berkongsi idea yang sama. Yang ini, sequence dia adalah ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis. Yang ini dia bukan fraction kan. Dia bukan fraction. Of course kita dah boleh agak dah. Dia akan, ini nombor yang ujung ni akan jadi infinity. Dan automatically yang 1 ni akan jadi the lower bound. Ini akan jadi upper bound. Cuma cara untuk tunjukkan dia increase seperti biasa. Ini adalah AN dia. Jadi kita buat macam ni lah. Fx sama dengan x, f prime dia 1 memang besar juga, memang dia positif, so dia increase. Lepas tu untuk dapatkan ini, kita boleh menggunakan ini ataupun tidak, tak apalah. Tapi saya tunjukkan juga cara dia. Kita set up limit, kita dapat infinity, maka lower bound dia 1, upper bound dia kita tak boleh sebut infinity. So dalam konteks ini, upper bound dia kita katakan there is no upper bound, sebab dia infinity. Tak boleh letak infinity dia lain tu. Okey, yang terakhir adalah yang ini, contoh nombor 3. Dia dah bagi siap-siap AN. Tak ada masalah lah. Dia dah bagi siap-siap AN. Kita pun cari F prime dia. F prime dia kita dapat sebagai yang ini. Nampak tak ada negatif kat luar ni? Okay, disebabkan inilah ungkapan ini is always negative. Okay, now kita dah jumpa dah satu contoh yang dia decrease. Inilah dia. Okay, habis cerita. Yang kedua, kita nak identify lower bound dan upper bound. Jadi untuk lower bound senang aja. Lower bound kan dia sebutan yang pertama, betul tak? A1 lah. So kita pun masukkan je lah 1 ni ke dalam ungkapan dia punya jujukan tu. Masukkan je, dapat 1/5. Yang ini pula seperti biasa, upper bound, kita set up limit. Limit ni ini limit ni salah ni. Ini limit ni dia mesti approaches to infinity. Ini approaches to infinity. Okey, yang ni betul. Jadi kita dapat kosong. Okey, so maknanya kita tengoklah, yang 1 ni dapat 1/5, 1 ni dapat kosong. Of course kosong ni lebih kecil kan. Yang kecil ni akan jadi terbalik, lower bound. Sorry. Slide ni pun salah. Ini patutnya ini adalah berapa ni? Ini adalah lower bound dia kosong. Ini adalah 1/5. Okay guys, so harap semua faham ya. Harap enjoy video ni, faham. Dan kita akan bincang topik lain pada siri video yang akan datang.